Hai kelas, minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk prinsip perakaunan tingkatan 4. Hari ini kita akan balik ke modul 1, pengenalan kepada perakaunan. Kenapa cikgu akan terangkan ini? Sebab modul ini juga akan dimasukkan dalam peperiksaan Penggal 1 2020. Jadi kita tengok buku teks muka surat 21 ini 1.4 ada andaian, prinsip dan batasan dalam perakaunan. Semua ini adalah berbentuk teori dan selalunya akan dikeluarkan dalam objektif kamu, objektif question ABCD. Okay. Pertama sekali cikgu akan terangkan go through first. Andaian perakaunan ada 4 jenis. Kamu mesti faham apakah maksud 4 jenis andaian perakaunan ini. Selepas itu, kamu ada prinsip perakaunan sebanyak 3 jenis di sini. Lepas tu ada batasan perakaunan, ada 1 di sini. Okay. Hari ini kita akan belajar semua 8 andaian, prinsip dan batasan perakaunan ini. Okay. Pertama sekali, kita tengok andaian perakaunan ada 4 jenis. Andaian maksudnya assumption. You have to assume. Okay, you have to assume. Pertama sekali, which is yang paling senang adalah andaian perakaunan entiti berasingan. Entiti berasingan. The keyword here is asing. Maksud di sini adalah apabila kamu buat perakaunan kamu mesti asingkan apa-apa yang berkaitan dengan perniagaan kamu dengan hal-hal peribadi anda. Okay, contohnya di sini. Okay, contoh satu kita tengok ya. Karen memiliki sebuah pusat tuition di Kuching. Walaupun beliau menikmati keuntungan pusat tuition sepenuhnya, tetapi beliau tidak mencampur adukkan perbelanjaan peribadi dengan perbelanjaan pusat tuitionnya. Okay, if let's say Puan Karen wants to take the tuition's money to buy her own clothes or to pay for her son's tuition fee or whatever, then what should you do? Beliau akan merekodkannya sebagai ambilan dalam buku tunai. She cannot just simply take without record anything. If she take it for her own purpose, for her use, she has to record it as ambilan. Okay, walaupun dia adalah pemilik pusat tuition itu. Okay, ini adalah entiti berasingan. Okay, seterusnya kita akan teruskan dengan usaha berterusan. Usaha berterusan. This is a keyword, berterusan. Berterusan maksudnya apa? Continuous, right? Usaha means your effort must be continuous. Maksudnya apa? Kamu mesti assume, mengandaikan perniagaan anda akan beroperasi secara jangka panjang. Maksudnya when you open up a business, you cannot just plan for next month or 2 months. You must see further away. Plan ahead and continuously. You must see further away. You must see long term. In long term, di mana perniagaan kamu akan berada. Kadang dia masih di tahap yang rendah ini, when you start your business is still starting, or you have to foresee until 10 years later, 20 years later, where are you? Where will your business be? Usaha berterusan. Kita tengok contoh di sini. Okey, contoh 2. Untuk usaha berterusan, Encik Razak mengandaikan assume syarikat logistik dia. Logistik is to what one? Logistik is what? Logistik is 运输 in Chinese, or pengangkutan, shipping or pengangkutan. Delivery, when you want to deliver something from overseas, you have to find syarikat logistik to help you to deliver it to your door. Okay, jadi Encik Razak di sini mengandaikan assume syarikat logistik yang baru ditubuhkannya akan terus beroperasi bagi satu jangka masa yang tidak terbatas, dan aset dia akan terus digunakan untuk menjana pendapatan kepada perniagaan.
Okay, so usaha berterusan di sini maksudnya you have to plan ahead, plan far and continuously. You cannot just plan for next month or few days. Right? Then we go to the next one. Wang sebagai ukuran. Ukuran is measurement, right? Wang sebagai ukuran. Okay, keyword here is wang. Wang sebagai ukuran. Semua maklumat dalam perakaunan kamu, dalam buku perakaunan kamu mestilah dinyata dalam RM, Ringgit Malaysia. Okay, you cannot use let's say this month you use Ringgit Malaysia, and then when you want to do account for the following month you use US dollar, and then for the following month you use Thailand baht, Thai baht, okay, or you use Singapore dollar. You change your currency. No, wang sebagai ukuran, keyword is wang, means that semua maklumat kamu mesti dinyatakan dalam nilai mata wang Malaysia, which is Ringgit Malaysia. Okay, we look at this contoh ya. Okay, Pak aku seorang pengusaha kedai makan merekodkan perkara yang hanya dapat dinyatakan dalam nilai wang seperti hasil jualan, belian inventory makanan dan charge pemasangan internet di premis. Semua ini hasil belian ataupun belanja pemasangan internet, semua ini memerlukan duit, dan duit yang direkod tu adalah dalam Ringgit Malaysia. Okay, seterusnya yang last kali, andaian perakaunan yang keempat ialah tempoh perakaunan. Tempoh means what? Period, isn't it? What is the period of this perakaunan? Okay, this is the keyword. Laporan perakaunan mesti dilakukan dalam tempoh yang tetap. Okay, when we do our account, we know common sense. When one company do their account, they have to do it annually, right? 1 year, one time. They have to complete everything in 1 year and then submit. So, if your company is doing the laporan for 1 tahun, maksudnya setiap tahun kamu mesti siapkan laporan itu dalam 1 tahun. You cannot say this year I will do my account, I will finish my laporan for 1 year, and then the following tempoh kamu gunakan 6 bulan untuk melakukan laporan kamu. You cannot change the tempo there. Once you use 1 year, then every year you have to do your account, do your report every year. If your company choose to submit your account 6 months, every 6 months, means every 6 months you must submit your account. Why you cannot change the tempo perakaunan? Supaya dapat membuat perbandingan prestasi, so that you can compare your performance for every year. If sometimes you use 1 year, sometimes you use 6 months, untung bersih kamu itu tidak dapat dibandingkan. Okay, kita tengok contoh dia. Okay, 4 di sini, syarikat logistik Syamsuddin menetapkan bahawa tempoh perakaunan dalam bermula dari 1 Januari hingga 31 Disember setiap tahun, meaning that it takes 1 year. Penyerta kewangan perlu disediakan. Okay, the financial statement have to be prepared every year. 31st December have to submit. Dengan tempoh perakaunan yang tetap 12 bulan di sini, prestasi perniagaan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Ini adalah berkaitan dengan andaian tempoh perakaunan. Okay, seterusnya kita akan masuk ke prinsip. Prinsip adalah 3 jenis di sini. Okay, kita tengok apa maksud prinsip. Some of you might ask me, apa perbezaan andaian dengan prinsip? If you ask me, I will say it's not important. The important part is all this. You must understand the meaning, and then when they give you all this contoh in exam, you know what are they referring to. Okay, prinsip perakaunan. Prinsip, it means sebuah idea dalam perakaunan kamu. First, ketekalan, consistent, maksudnya consistent.
Contohnya apa? Okey, cikgu bagi contoh. Cara mengira susut nilai aset bukan semasa. Do you remember what is susut nilai aset bukan semasa? You mean depreciation, like your car, right? Every year, the value of your car will depreciate. That's why, if you want to be a very successful businessman, do not buy Mercedes or BMW, because once you buy the car, the next day the market price will drop. Okay, so this is not a good investment if you buy a car. Okay, contohnya cara mengira susut nilai. Okay, here susut nilai, untuk mengira susut nilai sebenarnya ada 3 cara di sini. Satu ialah susut nilai atas kos. Dua ialah susut nilai secara baki berkurangan. Kita belum belajar ini, tapi cikgu mak terangkan ada 3 jenis di sini. 3 adalah penilaian semula. Ada 3 jenis. Okay. Apa ABS yang kamu ada? Kamu ada kereta, kamu juga ada bangunan, kan? Apa lagi yang kamu ada? Kamu juga ada alatan pejabat, komputer contohnya. Okey, komputer kamu. Okey, setiap ABS di sini kamu boleh gunakan susut nilai yang berlainan. Contohnya, kalau cikgu kata, okey, kereta cikgu ini saya mau gunakan susut nilai secara baki berkurangan. Kamu sudah tetapkan susut nilai untuk kenderaan mesti menggunakan cara baki berkurangan. Okay, jadi on the following years, you cannot change cara mengira susut nilai ini kepada atas kos. You also cannot change. You want to calculate the susut nilai for your car kepada penilaian semula. Once you decided you want to use baki berkurangan, so every year untuk cari susut nilai dia, kamu mesti guna cara baki berkurangan. Okay, contohnya di sini. Lembaga pengarah tu tidak bercadang untuk menukar kaedah susun nilai aset bukan semasa. Sebaliknya, kaedah susunan yang sama akan terus digunakan. Ini adalah konsistensi, ketekaulan. Okay. Kedua, prinsip cost. Prinsip cost di sini. Keyword dia adalah cost. Okay. Maksudnya semua aset mesti direkod berdasarkan harga sebenar atau kos sebenar pembelian dan tidak mengikut harga pasaran. Contohnya apa? Kan cikgu sudah bagi contoh, kereta kamu ini akan disusut nilai, kan? Okay? Maksudnya setiap tahun harga kenderaan kamu itu akan diturunkan, akan menjadi lebih kecil harga dia, lebih murah. Tetapi apabila kamu rekodkan harga aset kamu ke dalam penyata kewangan kamu tu, kamu mesti rekodkan harga asal dia. Contohnya, on the first year when you buy, it is 500,000. Got so cheap meh? No, I put 800,000. Oh God, I got. Okay, 500,000. 500,000. Then second year, it dropped until 400,000. This is a very expensive car. That's why it's so expensive. Third year, maybe it dropped until 200,000. Okay, so even though it's dropping, the price is dropping, but when you record inside your penyata kewangan, you must record harga asal dia, harga sebenar. Here. Okay. Contohnya, sebuah mesin cetak yang dibeli 900 on 2014 is how many years ago? 6 years ago. Masih lagi direkod sebagai 900 dalam penyata kedudukan kewangan pada 31 Mac 2016. After 2 years later, harga dia masih catat sebagai 900 walaupun harga pasaran yang sama model dalam at the market price is already 500 di sini. Okay.
Then the last one for prinsip berakaunan is pengiktirafan hasil dan belanja di sini. Maksudnya apa? Semua hasil yang belum terima ataupun belum terperoleh, you haven't got it, dan semua belanja belum bayar atau prabayar perlu direkodkan dalam buku akaun kamu. Buku perakaunan kamu. Contohnya apa? So this one you must understand. Contoh yang cikgu bagi di sini. Contoh 7. Kedai Ben menerima bil elektrik pada 30 Disember 2016. So on the last day, right, you receive this. Namun demikian, Ben hanya akan menjelaskan bil berkenaan pada bulan Januari. Because you receive on the last day for your bil elektrik kadar bayaran kan. But you can only pay. You only have the time to pay in January tahun seterusnya 2017. Walaupun bil ini belum dijelaskan, walaupun kamu belum jelaskan pada 2016, Ben tetap mengiktirafkan bil elektrik ini dan direkod dalam akaun kadar bayaran kerana tahun kewangan kedai Ben berakhir pada 31 Disember di sini. Maksudnya, even though you haven't paid your kadar bayaran yet, but it happens. This kadar bayaran happens in 2016. Even though your money haven't paid out yet, but you have to record it inside your buku perakaunan kamu. Sebab dia adalah belanja yang belum bayar. You still have to. Cikgu bagi contoh ya. Commission belum terima. Is your hasil kan? Okay, you are supposed to receive commission in 2019 sebanyak RM1,000. Okay, but because you haven't received that commission yet, people owe you that commission. But when you do, you complete your buku perakaunan on the last day of 2019, you have to record that 1,000 inside because it is your commission. It's only the matter of time you haven't received it yet. Okay, we call it pengiktirafan hasil dan belanja. Okay, the last one adalah batasan perakaunan kamu. Kos batasan perakaunan ini hanya ada satu saja. Kos manfaat. In English, it is called cost benefit analysis. Cost and benefit. Okay, when you open a business, right, you must be very clever, must be very wise in deciding what you want to do with your business. Okay, this is why I draw a timbang here, a weight machine here. Okay, cost and benefit. You have to think how much cost your company will occur and how much benefit you will get. Okay, you see here, cost here. What are the costs inside in your company? You have to buy new equipment. You also have to do training for your staff. All these will incur cost. Kamu kena bayar untuk kedua-dua ini. Tetapi, walaupun kamu buat pembayaran di sini, apa kelebihan yang kamu dapat if you have new equipment? Kalau kamu ada equipment baru, mungkin pendapatan kamu juga menjadi lebih banyak. Kalau kamu bagi training kepada staff kamu, faster operation. Kerja mereka akan menjadi lebih cepat sebab mereka lebih mahir. Dan kalau kamu bagi training juga, less waste. Mungkin tak ada pembaziran berlaku sebab mereka sudah mahir. Jadi, daripada sini kita tengok, benefit itu lebih berat kan? Okay, my drawing is actually has to be slanted more. Okay, ini lebih berat. Heavier. So after you consider everything, you say, okay, my benefits is more than my cost, so I can do this. Okay, I decided I can have new equipment, I can have training for my staff. Okay, sebagai contoh kos manfaat di sini, Giant Supermarket membuat keputusan, keyword here membuat keputusan untuk membuka cawangan kedua, second branch di Bandar Serian dan dijangka, keyword dia. Dijangka akan meningkatkan keuntungan mereka pada masa akan datang. Okay.
decided to open a second branch. Why? Is it better or actually is it incur more cost kan and more stress because you have second branch, but you estimated akan meningkatkan keuntungan mereka pada masa datang. Okay, so here we try this first and then you do your own exercise. Okay, we look at this. Okay, these are the example that will come out in your objective paper. Okay, first one, Encik Sensor mengambil barang niaga dari kedainya untuk kegunaan anak. Perkara ini telah direkod dalam akaun ambilan. So, we know when you take for your own use, kamu kena masuk dalam akaun ambilan entiti berasingan. This is prinsip andaian entiti berasingan. Puan Halimah tidak bersetuju dengan keputusan pekusinya mengubah kaedah pengiraan susut nilai perniagaan kerana ini akan memberikan kesan kepada penyata kewangan. Ya. Keyword here tidak bersetuju mengubah kaedah pengiraan susut nilai. So we know when we do susut nilai, you must be consistent. When you choose baki berkurangan, you have to use baki berkurangan for the sepanjang perniagaan beroperasi di sini. Okay, ketekalan. C. Pak Abu, seorang tukang gunting rambut, mengenakan bayaran RM15 bagi setiap pelanggan yang meminta perkhidmatan menggunting rambut daripada. Keyword here is they tell you the amount. RM15 RM lagi. Wang sebagai ukuran. Everything that can be measured by duit, you have to charge. D. Perniagaan sama menyediakan penyata kewangan setiap 6 bulan. They tell you menyediakan penyata setiap 6 bulan untuk mengetahui prestasi perniagaan. So the keyword here is setiap 6 bulan atau tempoh perakaunan. Sebuah kenderaan dibeli oleh kedai Roslan telah dengan harga $56,000 and then 3 years later kenderaan become $35,000 only. Dalam penyata kewangan, kenderaan tersebut tetap direkod sebagai $56,000. Ini kos apa? Tadi cikgu sudah terangkan prinsip kos di sini. Prinsip kos. Kemudian F, ketika menyediakan penyata kewangan, semua belanja belum bayar dan prabayar perlu diambil kira. So, pengiktirafan hasil dan belanja. Next one. Kilang Kain Wangsa Maju membuat keputusan untuk decided to buy a new machine which is lebih canggih dan dijangka meningkat keuntungan kilang untuk beberapa tahun akan datang. So you see the keyword here, is it similar to this? Membuat keputusan dan dijangka. Right? Ini adalah cost manfaat. After you consider everything, so you decided to buy a new machine kain. So cost manfaat di sini. Last one, seorang pekongsi telah membawa masuk tunai 50,000 ke dalam perkongsian untuk meningkatkan kecairan tunai perkongsian. Okay, membawa masuk untuk sendiri kan. Perkara ini telah direkod dalam akaun modal perkongsi berkenaan. Okay, apabila kamu bawa masuk tunai, your own cash, you bring in the 50,000, you must record it somewhere. This 50,000 belongs to your modal now. It's not your own personal cash. So, everything that you bring in, you kena masukkan dalam akaun kamu. Ini adalah andaian prinsip entiti berasingan. Okay. So, this is all for module 1 ya. You can spend time to read the front. All these are theory part. You just read through them. Okay. Read through first. Okay. That's all for today. Thank you, class.